Sejak tahun 2020, penyakit mental telah dijangka menjadi masalah kesihatan kedua terbesar selepas penyakit jantung. Kira-kira setiap 3 daripada 10 rakyat Malaysia berumur 16 tahun ke atas dilaporkan mengalami pelbagai masalah gangguan mental. Hai, saya Dora Rachel dan saya akan membawa anda menyelami perihal pelbagai jenis penyakit mental yang wujud saat ini. Fokus kita kali ini adalah isu skizofrenia dan anda sedang menyaksikan Di Sebalik Wajah. Skizofrenia merupakan sejenis penyakit mental yang mengganggu kewarasan seseorang. Ia mencetus kecelaruan dalam proses pemikiran, persepsi, emosi dan interaksi sosial. Pengidap skizofrenia seringkali terbelenggu dalam dunia imajinasi tersendiri dan terpisah daripada realiti. Walaupun statistik skizofrenia tidak setinggi penyakit-penyakit mental utama yang lain, tetapi ia boleh menjadi sangat kronik dan memudaratkan diri seseorang. Jangan jawab. Asal ni. Jeff, sekarang kau dah tahu kan, semua orang dengki dekat kau. Mereka semua berpakat nak kenakan kau. Abang kau pun sama. Kalau kau tak percaya, cuba tengok mana duit simpanan kau. Ada kan? Assalamualaikum. Jeff? Jeff? Siapa lagi kalau bukan abang kau yang curi? Mana si Jeff ni ha? Dah balik ke Jeff? Jeff? Dah balik pun. Macam mana okey kerja tadi? Abang curi duit Jeff! Abang curi duit Jeff! Semua duit simpanan Jeff dah hilang. Abang curi duit Jeff! Jeff, apa benda Jeff ni? Abang curi duit Jeff! Jangan tuduh sembarang je. Jeff yang suruh abang masukkan duit dalam akaun Jeff kan? Tengok ni, bukti ni. Aduh. Nah ni, tengok ni. Abang jangan tipu lah. Macam tak tahu. Abang curi duit Jeff. Abang dengan orang lain pun sama je. Abang curi duit Jeff.
Jeff. Di antara karakteristik utama skizofrenia adalah delusi dan halusinasi. Delusi mencetus kepercayaan palsu, mencampur aduk di antara imajinasi dan realiti. Manakala halusinasi menghasilkan sensasi yang tidak nyata seperti mendengar suara yang tidak wujud. Lakonan semula yang anda saksikan tadi hanyalah sekadar gambaran kasar definisi skizofrenia. Kita dengar apa kata pakar. Pengetahuan awam, boleh tak doktor secara ringkas terangkan definisi skizofrenia? Skizofrenia adalah sejenis gangguan mental yang mempengaruhi cara seseorang berfikir, mengekspresi emosi dan bertingkah laku. Dan masalah penyakit skizofrenia ini boleh menjejaskan keupayaan seseorang menyesuaikan diri dalam masyarakat. For example, di tempat kerja, dengan keluarga atau di sekolah. Even though rate skizofrenia ini tidak setinggi penyakit mental lain, for example anxiety atau depression, ia masih boleh menyebabkan masalah dari segi perhubungan seseorang dan penyesuaian diri dalam masyarakat. So gejala positif, when you hear positif selalunya maksudnya adalah benda yang baik, tapi in the context of skizofrenia ia bukan bermaksud benda yang baiklah. Gejala positif dalam skizofrenia merujuk kepada pengalaman psikosis. Dan psikosisnya adalah pengalaman-pengalaman aneh yang dialami oleh individu yang mengidap penyakit skizofrenia. Contoh-contoh gejala psikosis ni adalah halusinasi dan delusi. Halusinasi adalah gangguan persepsi di mana pesakit experience sesuatu yang tidak wujud atau tidak benar. Delusi pula adalah sejenis gangguan fikiran di mana pesakit mempunyai kepercayaan yang tidak benar atau kadang-kadang tidak selari dengan norma adat, agama atau budaya masyarakat. Di antara simptom positif skizofrenia yang kadang-kala disebut sebagai psikotik termasuk delusi, iaitu kepercayaan palsu atau keliru yang tidak berdasarkan realiti, dan halusinasi yang melibatkan sensasi yang tidak nyata seperti mendengar suara yang tidak wujud. Skizofrenia ni dia macam dengar suara, nampak benda-benda pelik, nampak bayangan yang tak wujud lah. Benda ni mungkin dulu kita anggap sebagai kena rasuk, kena kacau, kena ganggu. Mereka tidak diberi rawatan yang sepatutnya, tetapi dengan scientific discovery yang moden, kita actually boleh buktikan bahawa ini adalah simptom skizofrenia yang memenuhi kriteria yang tertentu dan mereka patut dibawa untuk berjumpa dengan pihak perubatan untuk rawatan selanjutnya. Selain simptom positif skizofrenia, terdapat juga kelompok lain yang dikenali sebagai simptom tidak teratur skizofrenia. Pengidap skizofrenia kadang-kala bertutur menggunakan ayat yang tidak masuk akal dan topik perbualan itu berubah pantas dari satu pemikiran ke pemikiran lain tanpa hubungan logik di antara keduanya. Orang tak suka. Dia kata orang tak suka lah. Dia kata orang tak suka. Aku kata orang tak suka. Zed, kau kenapa ni? Aku dah kata orang tak suka. Kata dah orang tak suka. Dia kata orang tak suka. Daripada hari tu aku tegur kau buat tak tahu je, kau kenapa? Aku dah kata orang tak suka. Aku dah kata orang tak suka. Kenapa dia ni? Jeff. Kenapa ni, Jeff? Abang tengok perangai Jeff sebulan dua ni pelik sangat. Ada benda tak kena ni. Jeff okey je. Apa yang tak kena dengan Jeff? Orang dekat pejabat tu yang tak suka Jeff.
Orang dalam bas pun tak suka Jeff. Semua orang tak suka Jeff. Apa yang Jeff cakap ni abang tak faham lah. Abang nak tahu tak? Hari tu Jeff ada dengar lagu. Tiba-tiba lagu tu hilang. Ada orang cakap dekat Jeff, lagu tu pasal konspirasi. Abang rasa kena ke tak? Abang tak faham langsung dah apa yang Jeff cakap ni. Tak boleh jadi ni. Sekarang ni dah tiba masa kita minta tolong. Sekarang ni Jeff mas barang, esok kita balik kampung jumpa mak abah. Kemas barang. Ayah sihat? Mak sihat? Kejap bang. Simptom skizofrenia seringkali menyebabkan penghidapnya sukar untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Pada masa yang sama, orang lain juga menghadapi kesukaran untuk memahami mereka. Senario ini menyebabkan penghidap skizofrenia tersisih daripada masyarakat. Terdapat juga kelompok simptom skizofrenia lain yang perlu kita ketahui. Gejala disorganized ini merujuk kepada tingkah laku, percakapan dan ekspresi emosi yang tidak teratur atau tidak mengikut norma yang biasa. Individu akan bercakap dengan ayat yang tidak dapat difahami dari segi konten dan juga susun atau ayat. Kadang-kala topik-topik yang dibincangkan oleh pesakit tiada kaitan antara satu sama lain. Kadang-kala pesakit bercakap menggunakan ayat-ayat yang tidak logik. Kadang-kala mereka mengulang ayat atau perkataan yang sama tanpa sebab. Selain daripada percakapan yang disorganized atau tidak teratur, kadang-kala pergerakan mereka menjadi tidak teratur. Tiba-tiba mereka tidak dapat bergerak atau mereka bergerak dengan sangat perlahan. Ada juga disorganized expression of emotion, di mana ekspresi emosi dia tidak sesuai dengan keadaan. For example, ketawa apabila bercakap tentang sesuatu yang sedih. Simptom tidak teratur skizofrenia melibatkan kondisi di mana seseorang itu bercakap menggunakan ayat yang tidak masuk akal, beralih pantas daripada satu pemikiran kepada pemikiran lain tanpa hubungan logik antara keduanya, bergerak dengan perlahan, menulis secara keterlaluan tanpa sebarang makna, mengulangi perbuatan atau pergerakan dan bermasalah memahami persekitaran, bunyi dan perasaan sehari-hari. Antara gejala-gejala lain yang boleh dilihat dalam penyakit skizofrenia adalah gejala kognitif atau masalah fikiran. And when I say masalah fikiran, ini tidak sama seperti delusi yang saya terangkan sebelum ini. Masalah fikiran adalah dari segi daya tumpuan perhatian, daya ingatan, keupayaan untuk membuat keputusan. Selain daripada gejala kognitif, terdapat juga gejala negatif dalam skizofrenia. Sebagai contoh, pesakit skizofrenia yang ada gejala negatif ini boleh dilihat lebih gemar menyendiri, tidak berapa suka bergaul dengan orang, kurang bercakap, kurang bermotivasi atau semangat untuk memulakan sesuatu, kurang makan minum, tidak mandi, tidak menjaga kebersihan diri. Gejala-gejala negatif ni dalam pesakit skizofrenia kerap kali membuatkan individu tersebut kelihatan macam orang yang malas. Tetapi sebenarnya gejala negatif adalah tanda penyakit skizofrenia tidak dirawat dengan menyeluruh. Individu yang mengalami simptom negatif skizofrenia pula akan menzahirkan emosi yang terhad, mengasingkan diri daripada keluarga, rakan-rakan dan penglibatan aktiviti sosial, lesu atau kurang bertenaga, kurang berkomunikasi dan motivasi diri, hilang keseronokan atau minat dalam aktiviti kehidupan dan kurang menjaga kebersihan. Kira-kira lebih 20 juta penduduk di serata dunia menghidapi skizofrenia. Penghidap skizofrenia juga 2 ke 3 kali ganda lebih berisiko berdepan kematian awal berbanding populasi umum. Gangguan mental ini tidak mengenal jantina, kaum lelaki dan wanita berpotensi sama rata untuk mengalaminya. Kita teruskan dengan penjelasan pakar.
Sebenarnya skizofrenia boleh dihidap oleh sesiapa sahaja tanpa mengira gender, latar belakang. Selalunya tanda-tanda awal skizofrenia dilihat di kalangan lingkungan umur akhir remaja hingga 30-an. Dan selalunya perubahan ini bukanlah dilihat berlaku dengan tiba-tiba, selalunya berperingkat. Dan tanda-tanda awalnya selalunya bermula pada umur yang lebih muda di kalangan pesakit lelaki, walaupun skizofrenia ni boleh affect lelaki dan perempuan equally. Skizofrenia menjadi salah satu di antara 15 penyebab utama kehilangan upaya diri di seluruh dunia. Skizofrenia sangat kompleks dan merupakan masalah kesihatan mental jangka masa panjang. Apakah punca seseorang itu mengalami skizofrenia? Menurut saintis, puncanya masih belum dikenal pasti secara jelas. Walau bagaimanapun, mereka percaya kombinasi faktor genetik, kimia otak dan persekitaran berperanan menyumbang kepada kejadian gangguan mental ini. Punca sebenar skizofrenia masih tidak dapat diketahui, tetapi ia didapati berkaitan dengan ketidakseimbangan beberapa bahan kimia di dalam otak. Yang paling utama adalah bahan kimia bernama dopamin. Dopamin ni adalah sejenis bahan kimia yang kita panggil neurotransmitter, iaitu bahan kimia yang menghubungkan sel-sel otak supaya kita dapat berfikir tentang apa yang kita alami, merancang sesuatu dan mengawal emosi dan tingkah laku seseorang. Tahap dopamin yang terlalu tinggi boleh menyebabkan gejala psikosis berlaku. Beberapa faktor boleh meningkatkan risiko skizofrenia, antaranya faktor genetik. Risiko penyakit ini didapati lebih tinggi di kalangan ahli keluarga kepada individu yang memang sudah menghidap penyakit skizofrenia. Sebagai contoh, jika salah seorang ibu bapa menghidap penyakit skizofrenia, risiko untuk anaknya menghidap penyakit yang sama adalah 1 dalam 10. Faktor-faktor risiko skizofrenia termasuk genetik, di mana penyakit mental ini boleh diwarisi menerusi pertalian keluarga, gangguan pada rangkaian sel saraf otak atau keabnormalan otak, dan situasi persekitaran seperti tekanan perasaan atau terdedah kepada jangkitan virus maupun toksin. Ramai pesakit skizofrenia didapati apabila buat imbasan otak mempunyai struktur otak yang tidak normal, dan ini boleh disebabkan oleh komplikasi semasa dalam kandungan atau semasa dilahirkan. Terdapat juga faktor-faktor persekitaran yang boleh meningkatkan risiko skizofrenia, antaranya seperti penggunaan dadah, especially ganja atau marijuana pada usia yang muda. Kebanyakan filem menggambarkan semua karakter skizofrenia sebagai ganas dan kejam. Perspektif ini tidak tepat dan kurang sensitif terhadap individu yang menghidap skizofrenia. Menurut kajian Persatuan Psikiatri Amerika, menghidap skizofrenia kebanyakannya tidak mendatangkan bahaya kepada orang lain. Walaupun skizofrenia berupa kondisi jangka masa panjang, tetapi ia boleh dirawat dengan diagnosis yang betul serta rawatan berterusan. Selalunya kita akan buat penilaian yang rapi ke atas individu yang datang untuk dikenal pasti jika dia mengidap penyakit skizofrenia, dan penilaian rapi ini harus dilakukan oleh doktor yang terlatih, dan ia melibatkan temu bual dengan pesakit, pemeriksaan fizikal ke atas pesakit, dan juga laporan daripada ahli keluarga atau orang yang terdekat yang dapat mengenal pasti gejala-gejala yang dilihat dalam individu tersebut. Diagnosa skizofrenia ini dibuat jika gejala-gejala positif, gejala negatif, gejala tidak teratur dan gejala kognitif itu dilihat untuk sekurang-kurangnya 6 bulan. Dan diagnosis ini hanya dibuat sekiranya gangguan-gangguan yang dialami itu bukanlah akibat daripada penyalahgunaan dadah atau daripada masalah kesihatan yang lain. Dan ini dinilai melalui ujian-ujian darah, ujian air kencing dan juga kadang-kala imbasan otak atau CT scan lah. Untuk mendapat diagnosa skizofrenia perlu sekurang-kurangnya 2 daripada 5 simptom. Dan simptom itu adalah halusinasi atau delusi atau percakapan yang tidak teratur atau tingkah laku tidak teratur dan gejala-gejala negatif. Salah satu daripada 5 simptom itu haruslah either halusinasi atau delusi atau percakapan yang tidak teratur. Kalau dia dah fulfill kriteria tu, baru kita boleh diagnosa sebagai penyakit skizofrenia.
Skizofrenia boleh mengganggu serta merosakkan pembangunan diri, perhubungan keluarga dan sosial, prestasi pembelajaran dan kerjaya serta lain-lain aspek penting dalam kehidupan. Penting untuk kita ketahui bahawa terdapat pelbagai pilihan kaedah rawatan efektif untuk skizofrenia dan seseorang itu berpotensi untuk pulih sepenuhnya. Kunci kepada pemulihan efektif adalah dengan mendapatkan diagnosis dan rawatan seawal mungkin daripada pakar kesihatan mental bertauliah. Tujuan rawatan dalam penyakit skizofrenia ini adalah pertama sekali untuk mengurangkan gejala-gejala yang dialami, kedua mengembalikan mereka kepada tahap fungsi yang normal, dan ketiga mengurangkan gejala penyakit berulang atau relapse. Rawatan skizofrenia melibatkan ubat-ubatan, dan ubat-ubatan ada yang dalam bentuk ubat makan dan juga ubat suntikan. Dan tujuan ubat-ubatan ni adalah untuk menstabilkan bahan kimia dalam otak, dan kategori ubat yang digunakan dinamakan ubat antipsikotik. Selain dari ubat-ubatan, psychosocial care juga penting dalam perawatan individu yang mengidap penyakit skizofrenia. Psychosocial care ni melibatkan psychological therapy dan juga pemulihan atau rehabilitasi. Bila saya bercakap tentang psychological therapy, ada psikoterapi individu di mana pesakit diajar tentang penyakit mereka, cara-cara untuk menangani dan menyelesaikan masalah, dan juga cara-cara untuk mengelakkan gejala penyakit mereka berulang. Psychological therapy juga ada include psikoterapi keluarga, di mana keluarga-keluarga pesakit diajar tentang penyakit dan juga diajar untuk memberi sokongan emosi, moral dan praktikal kepada individu. Minda yang sihat akan ada pada tubuh yang sihat lah. So, kena jaga badan lah dari segi diet, pemakanan, senaman dan juga dari segi rokok. Pesakit skizofrenia yang merokok, dia punya prognosis ataupun dia punya outcome selalunya kurang baguslah, sebab dia boleh menyebabkan tidak balas dalam badan di mana badan pesakit itu tidak memberi respons yang baik kepada ubat, mengurangkan respon ubat tu. Jadi untuk pesakit skizofrenia ni gaya hidup sihat dari pemakanan, diet, hentikan merokok tu adalah penting. Penyakit mental boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira usia, jantina atau status kehidupan. Kita perlu meningkatkan kesedaran diri dengan pengetahuan dan seterusnya mengikis stigma serta diskriminasi yang masih wujud perihal penyakit mental. Saya Dora Rachel, hos anda dalam Di Sebalik Wajah.